Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Safar 2 September bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Warga emas rogol dan cabul remaja perempuan. Juga Bong Mohtar dan isteri diminta bela diri. Seorang warga emas terpaksa meringkuk di penjara selama 10 tahun dan dikenakan satu sebatan oleh Mahkamah Session Air Keroh selepas melakukan amang seksual fizikal terhadap remaja perempuan berusia 15 tahun Isnin lalu. Tertuduh Rosmi Hassan, 72 tahun, dijatuhi hukuman itu selepas membuat pengakuan bersalah di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Mengikut pertuduhan, tertuduh didapati melakukan amang seksual fizikal atau serangan seksual terhadap remaja perempuan 15 tahun dengan meraba remaja itu. Kejadian itu berlaku di dalam sebuah kereta jenis Pro 2 Viva di Taman Kerubung Jaya, Melaka Tengah antara pukul 10 pagi hingga 3 petang 29 Ogos lalu. Bagi kesalahan itu, bapa dua anak itu didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan hukuman sebat. Dalam prosiding sama, tertuduh yang mengalami masalah pendengaran kronik turut didakwa merogol remaja sama di sebuah rumah di Taman Kerubung Jaya sekitar pukul 3.30 petang pada pertengahan bulan lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376 Fasal 2 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 30 tahun dan sebatan. Sementara itu, dalam prosiding berasingan di hadapan Magistrate Izwan Muhammad Noh, tertuduh turut dikenakan denda RM1,800 atas pertuduhan sengaja mendatangkan cedera terhadap abang mangsa yang berusia 22 tahun dan dihukum di bawah Seksyen 323 yang boleh dipenjara sehingga setahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Tertuduh yang merupakan jiran lama kepada mangsa dikatakan sering memberi wang, pakaian serta telefon bimbit kepada mangsa yang mendorong remaja perempuan itu kerap keluar berjumpa warga emas berkenaan. Abang mangsa yang mencurigai tingkah laku warga emas itu kemudian dikatakan terserempak dengan kedua-dua mereka yang menaiki sebuah Pro 2 Viva dan cuba mendekatinya. Warga emas tersebut bagaimanapun bertindak melarikan diri dan melanggar abang mangsa sebelum berjaya dicekup dengan bantuan orang awam. Selain mangsa turut memaklumkan ada melakukan hubungan seks dengan warga emas itu. Kes akan disebut semula 28 September ini. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mohtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzat Abdul Samad diperintah membela diri atas pertuduhan rasuah oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Keputusan itu dibuat selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie di akhir kes pendakwaan itu. Dalam penghakimannya, Hakim berkata mahkamah membuat keputusan berkenaan hasil penilaian maksimum dan secara berhati-hati terhadap bukti yang dikemukakan pendakwaan. Hakim memberi 3 pilihan kepada pihak pembelaan dalam proses membela diri, iaitu mendiam diri, memberi keterangan tanpa bersumpah dari kandang tertuduh atau memberi keterangan bersumpah dari kandang saksi. Pihak pembelaan memilih untuk memberi keterangan bersumpah dari kandang saksi. Dua bekas pegawai kanan sebuah hospital swasta berdepan penjara 20 tahun dan denda RM450,000 dan RM1,000,000 selepas dituduh meminta dan menerima rasuah di Mahkamah Session Shah Alam. Namun tertuduh Wong Soon Kee dan Mahendran Reganathan masing-masing mengaku tidak bersalah. Soon Kee, 65 tahun yang merupakan bekas pengurus projek di hospital berkenaan, berdepan 4 pertuduhan iaitu meminta suatu suapan 5% bagi setiap nilai kontrak dekat restoran dalam pusat beli belah di Subang Jaya antara Januari hingga Jun 2016 sebagai dorongan membantu sebuah syarikat
mendapatkan kontrak pembekalan peralatan perubatan. Bagi 3 pertuduhan lain, warga emas itu dituduh menerima suapan RM90,090 daripada syarikat tersebut secara berperingkat dekat sebuah cawangan bank di Subang antara 30 September 2016 hingga 17 Januari 2020. Mahindra, 52 tahun, pula didakwa atas 2 pertuduhan iaitu meminta RM250,000 pada Januari 2018 daripada sebuah syarikat hartanah dekat restoran dalam pusat beribelah berlainan di Subang Jaya sebagai dorongan untuk melantik sebagai broker bagi menguruskan pembelian tanah dan pembesaran hospital di Ceras itu. Bekas ketua pegawai operasi itu juga dituduh menerima suapan sebanyak RM200,000 daripada syarikat berkenaan pada Oktober 2019 di lokasi tersebut. Jika sabit kesalahan, kedua-duanya boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi. Sementara itu, seorang pembantu jualan didenda RM55,000 atas dakwaan memiliki dan menyimpan lebih 4,000 pasang kasut tiruan berjenama. Lok Yifei, 36 tahun, membuat pengakuan itu sejurus kertas pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan, duda kepada 4 anak itu didapati memiliki dan menyimpan untuk tujuan jualan sebanyak 4,277 pasang kasut tiruan berjenama terkenal di sebuah premis bernomor 14 Jalan Nangka 3, Taman Rumpun Bahagia Melaka. Kesalahan itu dilakukan pada pukul 4.30 petang 31 Mac lalu. Tertuduh yang juga peniaga dalam talian didakwa mengikut Seksyen 102 Fasal 1(C) Akta Cap Dagangan 2019. Sabit kesalahan bagi kesalahan pertama boleh didenda RM10,000 bagi setiap barangan tiruan atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Hakim turut memerintahkan tertuduh dipenjara 5 bulan jika gagal membayar denda. Seorang wanita warga tempatan yang ditahan kerana disyaki terbabit dalam kes kematian seorang bayi lelaki berusia 6 bulan baru-baru ini akan dituduh di Mahkamah Ampang Isnin depan. Menurut Ketua Polis Ampang Jaya ACP Muhammad Farouk Ishak, wanita berusia 34 tahun yang merupakan ibu kepada bayi tersebut akan dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Buat masa ini, polis sedang giat mengesan seorang lagi individu yang masih bebas iaitu suami suspek Muhammad Ruzem, 31 tahun dan merupakan warga Indonesia bagi membantu siasatan. Dalam kejadian Sabtu lepas, pegawai perubatan Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur telah menerima pesakit seorang bayi lelaki dalam keadaan tidak sedarkan diri akibat muntah dan sawan, namun telah disahkan meninggal dunia pada 4.30 petang. Hasil pemeriksaan mendapati kesan lebam di bahagian peha kanan dan kening mangsa disyaki terdapat unsur penderaan. Suspek yang sebelum ini ditahan tidak mengaku membunuh mangsa, namun mengakui mangsa mengalami kecederaan akibat terjatuh dari katil semasa dalam jagaannya beberapa hari sebelum dibawa ke hospital. Seorang remaja maut manakala 7 lagi cedera termasuk 3 kanak-kanak dalam kemalangan yang membabitkan 4 kenderaan di Jalan Ipoh, Kuala Kangsar berhampiran Enggor, Perak siang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak menerima panggilan mengenai kemalangan tersebut 1.53 petang sebelum pasukan penyelamat Sungai Siput bergegas ke tempat kejadian. Mangsa maut Nur Aisyah Idris, 18 tahun, merupakan penumpang Pro 2 Azia, manakala pemandu lori yang turut terlibat dalam kemalangan tersebut tidak mengalami sebarang kecederaan. Turut terbabit dalam insiden tersebut adalah pemandu bersama 4 penumpang kenderaan Pro 2 Alza, pemandu kereta Honda City dan pemandu Pro 2 Azia. Anggota bomba telah membuat rawatan awal kepada mangsa yang cedera, manakala mangsa maut diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi menyelamat selesai pada jam 3.25 petang. Kerajaan akan mempertingkatkan pembangunan padang terap sebagai bandar sempadan utama negara sekaligus menyumbang kepada perdagangan Malaysia-Thailand. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata daerah itu mempunyai pelbagai potensi terutamanya melalui pembangunan bandar Getah Kedah KRC yang ketika ini dalam proses dibangunkan dan bakal menawarkan 6,000 peluang pekerjaan.
Beliau berkata pembangunan KRC akan menjadikan padang terap kawasan industri baru dan daerah termaju di Kedah yang dapat meningkatkan perdagangan dengan negara jiran sekaligus menawarkan banyak peluang pekerjaan. Nilai dagangan Malaysia-Thailand kini mencecah 103 bilion ringgit dengan lebih 44 bilion ringgit disumbang aktiviti perdagangan di kawasan sempadan. Disebabkan itu adalah penting daerah bersempadanan Malaysia-Thailand terus dibangunkan selaras hasrat kerajaan meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Kami berdua bersetuju untuk membangunkan kawasan-kawasan bandar bersempadan antara Malaysia dan Thailand. Kerana perdagangan antara Malaysia dan Thailand ketika ini berjumlah 23 bilion US dollar dan sumbangan daripada perdagangan di sempadan adalah sebanyak 10 bilion dolar. Hampir separuh daripada jumlah dagangan Malaysia Thailand disumbangkan oleh perdagangan di sempadan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Kenuri Rakyat Keluarga Malaysia yang turut dihadiri kira-kira 15,000 penduduk Padang Terap di Sekolah Kebangsaan SK Kuala Nerang hari ini. Pada masa sama, katanya Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Durian Burung di daerah itu juga akan dinaik taraf dengan jalan 4 lorong menghubungkan pokok sena Durian Burung. Di sebalik desas-desus pilihan raya umum ke-15 PRU 15, Perdana Menteri mengingatkan kembali keutamaan kerajaan hari ini adalah untuk memulihkan negara dan ekonomi tanpa memandang siapa yang ditimpa musibah. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata usaha memulihkan negara hanya akan tercapai dengan terus memupuk, menyemai dan mempertahankan ciri-ciri keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran yang dimiliki. Bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi, kuncinya ada di tangan kita semua, seluruh keluarga Malaysia. Ini kerana hanya dengan keharmonian sahaja kita mampu mendapatkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Oleh itu saya mengajak seluruh keluarga Malaysia untuk terus teguh bersama menjadi sebuah keluarga Malaysia yang khalis cabaran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Kedah. Perdana Menteri berkata semua pihak kini dapat melihat pemulihan ekonomi negara melalui keluaran dalam negara kasar KDNK yang terus berkembang kepada 8.9% pada suku kedua tahun ini berbanding 5.0% pada suku pertama. Beliau berkata graf pertumbuhan perdagangan borong dan runcit turut mencatatkan peningkatan iaitu sebanyak 44% dengan nilai 132.8 bilion ringgit pada Jun ini. Sebagai satu manifestasi kasih sayang. Selepas ini, RTB Sungai Belat belum siap, penduduk khawatir banjir. Sebagai sebuah entiti perniagaan 100% milik umat Islam, syarikat rangkaian global makanan khidmat segera McDonald's Malaysia komited dalam menunaikan tanggungjawab mereka untuk membayar zakat perniagaan tanpa gagal setiap tahun. Sejak 2017 hingga tahun ini, McDonald's Malaysia telah membayar hampir 10 juta ringgit zakat perniagaan kepada semua agensi zakat di seluruh Malaysia. Menurut Naib Presiden Sumber Manusia dan Pengurusi Jawatankuasa Halal Dalaman McDonald's Malaysia, Azhar Darbi, sejak McDonald's Malaysia diambil alih oleh syarikat Lionhorn Private Limited, sebuah anak syarikat Reza Group dari Arab Saudi pada 1 Disember 2016, ia telah menjadikan restoran khidmat segera itu dimiliki oleh umat Islam 100%. Jadi adalah tanggungjawab kita untuk membayar zakat. Ya, jadi kita membayar zakat kepada negeri-negeri di Malaysia ini dan tahun ini jumlah zakat kita adalah sekitar 3.4 juta
Dan kita baru saja laksanakan pembayaran zakat kepada Lembaga Zakat Selangor sebanyak RM600,000 untuk tahun ini lah. Jelasnya, selain membuktikan pencapaian perniagaan melalui pembayaran zakat yang dilakukan pihaknya, ia juga selari dengan nilai teras McDonald's Malaysia yang amat dekat mendekati dalam menyantuni komuniti tempatan, terutamanya golongan asnaf dan mereka yang kurang bernasib baik. Pada tahun 2019, McDonald's Malaysia merupakan syarikat pertama menerima sijil pembayar zakat korporat daripada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. Pada Oktober 2020 pula, McDonald's Malaysia menerima sijil pembayar zakat korporat daripada Lembaga Zakat Selangor. Baru-baru ini, PPZ Mawib telah menganugerahkan sijil pembayaran zakat korporat kategori emas kepada McDonald's Malaysia buat pertama kali. McDonald's Malaysia telah berada selama 40 tahun di Malaysia dan telah memberi perkhidmatan kepada lebih 13.5 juta pelanggan sebulan di seluruh negara. Dengan memiliki lebih 300 buah restoran di Malaysia, ia berupaya memberi peluang pekerjaan kepada lebih 15,000 kaki tangan, merangkumi kru-kru restoran dan pihak pengurusan yang kesemuanya adalah warga negara Malaysia. Baik, sekian segmen McDonald's Malaysia Prihatin. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hadi Akmal. Agensi Pelancongan dan Umrah Terlajak Travel sasar jemaah meningkat pada Januari hingga Mac tahun depan. Cuaca yang sejuk berbanding bulan lain menjadi pilihan jemaah, terutama warga emas untuk menunaikan ibadah berkenaan. Lebih-lebih lagi ketika itu musim cuti sekolah. Menurut Ketua Operasi Pelancongan Terlajak Travel, Amirul Hafiz, agensi pelancongan berkenaan menyediakan pelbagai kemudahan untuk keselesaan jemaah seperti bas eksklusif dan menjanjikan pengalaman manis menaiki kereta api berkelajun tinggi di Tanah Suci. Selain itu, penginapan jemaah hanya hotel 50 meter dari Masjidil Haram dan 50 hingga 100 meter dari Masjid Nabawi. Mereka akan diiringi mutawif yang berpengalaman ketika umrah dan menziarahi tempat-tempat menarik di Makkah dan Madinah. Kami di Terlajak Travel mempromosikan pakej umrah yang luar biasa dengan harga yang mampu milik. So di samping itu kita ada bagi diskaun-diskaun special untuk sesiapa yang pergi ke umrah. So sesiapa yang ambil pakej umrah 2023 dengan kami, first kali kita akan bagi beg dan kelengkapan umrah. Di samping itu kita akan bagi free trip pergi ke Singapura. Hanya di Mata Fair saja. Jemaah akan diberikan kursus umrah, beg bagasi, ihram dan telekung. Pengunjung yang ingin mendapatkan info lanjut Terlajak Travel kini berada di Mata Fair Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur, Dewan 3, booth 3100 hingga 3103 dari 2 hingga 4 September. Penduduk di 5 kampung dan taman perumahan di sekitar Sungai Belat, Kuantan bimbang projek rancangan tempatan banjir RTB Sungai Belat masih belum disiapkan walaupun menghampiri musim tengkujuh. Difahamkan projek yang menelan belanja lebih 100 juta ringgit itu sepatutnya siap pada Januari tahun lalu namun terpaksa dilanjutkan sehingga November tahun ini. Menurut penduduk Suraidi Abdul Jalal, setiap kali hujan lebat, beliau dan sekeluarga tidak sedang hati kerana kediaman mereka dinaiki air. Berdasarkan pengalaman dia ketika banjir tahun lalu, rumahnya dinaiki air sehingga paras pinggang dan banyak barangan berharga tidak dapat diselamatkan. Suraidi berharap tindakan segera dapat diambil memandangkan sekarang sudah bulan September. Dan cuma kita mengharapkan satu tindakan segera sebab sekarang dah bulan September. Bagaimana dapat menyelamatkan kawasan kami daripada kesan banjir yang akan datang. Seorang lagi penduduk Nur Jihan Abu Bakar pula meluahkan rasa kecewa dengan perkembangan terkini projek RTB Sungai Belat yang perlahan ditambah tiada pelan kecemasan sekiranya berlaku banjir di kawasan rumahnya. Kita tak nak jadi mangsa setiap tahun. It's like not learning from your experience kan. Kita percaya benda-benda macam ni terkena sekali sepatutnya telah ada plan dan juga contingency plan untuk tidak menjadikan rakyat mangsa setiap kali banjir.
Dan benda ni sepatutnya diberi prioriti. Lihat, tengok hari ini kita nampak hanya ada 3 orang pekerja di sini. Sedangkan deadline-nya adalah November. Kebimbangan itu ekoran ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, hujan lebat yang boleh mengakibatkan banjir besar November ini. Malah ada penduduk sekitar Sungai Belad sudah mula merancang untuk berpindah bagi tempoh 3 bulan akan datang kerana bimbang banjir besar berulang di kawasan itu. Mereka berharap pihak berkuasa dapat segera mencari jalan penyelesaian bagi mengelak penduduk di kawasan itu terus menjadi mangsa setiap kali musim tengkujuh. Projek rancangan Tempatan Banjir Sungai Belad yang bermula pada Januari 2018 ini bakal memberi manfaat kepada kira-kira 35,000 penduduk dengan keluasan 1,255 hektar. Selepas banjir, Pakistan berdepan ancaman penyakit. Selepas malapetaka banjir, rakyat Pakistan kini berdepan bahaya penularan wabak penyakit berskala besar. Puluhan juta rakyatnya kini pula hilang tempat tinggal susulan bah terburuk yang melanda negara itu sejak Jun lalu. Peningkatan kes cerit-berit dan demam malaria telah dilaporkan ketika banjir besar berlaku, ekoran penduduk terkandas tanpa bekalan air bersih. Selain rumah penduduk, banjir yang melanda hampir seluruh wilayah di Pakistan kini melumpuhkan sistem kesihatan. Apabila air surut, penduduk berdepan pelbagai penyakit bawaan air banjir termasuk taun. WHO menyifatkan banjir di Pakistan sebagai tahap kecemasan tertinggi. Penduduk terjejas kini tinggal di pondok-pondok yang dibina dengan buluh dan plastik. Mereka juga terpaksa minum air banjir kerana keadaan mendesak. Dilaporkan lebih 30 juta orang terkesan akibat banjir kali ini yang telah mematikan sumber air dan tandas tidak dapat digunakan. Selain itu, Agensi Bantuan Antarabangsa turut memberi amaran tentang kesukaran dihadapi oleh wanita hamil dan remaja perempuan yang datang haid. Agensi Kesihatan Reproduktif PBB menganggarkan terdapat 650,000 wanita hamil di kawasan terjejas banjir di Pakistan, manakala 73,000 daripada mereka dijangka bersalin bulan depan. Sementara itu, banjir di Sudan telah menjejaskan hampir 300,000 orang manakala lebih 100 orang terkorban. Bencana sejak 2 minggu lalu itu telah menyebabkan 15 daripada 18 wilayah di Sudan tenggelam. Banjir berpanjangan itu telah menyebabkan kemusnahan besar kepada Sudan. Lebih 15,000 rumah penduduk tenggelam kerana air naik tinggi. Pihak kerajaan turut mengumumkan darurat di 6 wilayah yang terjejas teruk, membabitkan Gezira, Darfur Selatan, Kassala, Sungai Nil, Kordofan Barat dan Nil Putih. Wakil Al Jazeera Hiba Morgan melaporkan mangsa banjir terpaksa melarikan diri ke tempat lebih kering bagi menyelamatkan diri. Tambahnya, sehingga kini mangsa tidak menerima sebarang bantuan. Seorang lelaki ditahan polis Argentina selepas mengacu sepucuk pistol dari jarak dekat ke arah naib Presiden negara itu, Cristina Fernández de Kirchner. Siasatan awal mendapati lelaki tersebut bertindak demikian kerana tidak berpuas hati kerana Kirchner dikatakan terbabit dalam kes rasuah semasa memegang jawatan Presiden pada tahun 2007 hingga 2015. Cubaan membunuh itu berjaya dirakam beberapa stesen televisyen tempatan. Visual itu menunjukkan lelaki berusia 30-an mengacukan pistol di kepala Krishna ketika dia keluar dari sebuah kereta yang membawanya pulang ke Buenos Aires. Bagaimanapun, Krishna berjaya diselamatkan pegawai pengiring dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Dalam pada itu, Menteri Keselamatan Aníbal Fernández mengarahkan anggota polis forensik melakukan siasatan dengan menganalisis cap jari pada pistol terbabit untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai insiden tersebut. Media tempatan memaklumkan suspek dipercayai seorang warga negara Brazil. Sementara itu, di Afghanistan, sebuah masjid di Herat dibom menyebabkan sekurang-kurangnya 18 orang terbunuh. Turut maut ulama Herat dan juga penyokong kuat Taliban Mujib Rahman Ansari. Letupan itu berlaku di Masjid Guzargah di Herat, Barat Afghanistan ketika jemaah sedang solat Jumaat.
turut maut jemaah yang sedang dalam perjalanan menuju ke masjid. Mangsa terkorban dijangka meningkat, ekoran puluhan orang cedera dan sebahagiannya dalam keadaan kritikal. Walaupun Taliban berkata pihaknya telah meningkatkan keselamatan di Afghanistan sejak ambil alih kuasa setahun yang lalu, namun serangan di masjid ketika solat Jumaat sukar dibendung. Masjid di Herat dikuasai pengikut aliran dominan Islam Sunni. Rezeki bisnes pencuci mulut mencana. Kenapa membanteras kemungkaran itu wajib ke atas semua umat Islam? Di antara sebabnya adalah kerana akibat ataupun kesan daripada berleluasanya kemungkaran, kesan itu akan ditimpakan bukan sahaja kepada mereka yang melakukan kemungkaran, tetapi ke atas semua orang yang berada pada satu-satu tempat itu. Ramai di kalangan kita secara tidak sengaja telah jatuh dalam perkara haram seperti riba. Ini termasuk sistem perbankan untuk pembayaran secara kredit ataupun pinjaman bank. Bagaimana perbankan konvensional mengamalkan riba dan mengapa perbankan Islam tiada riba? Semuanya dalam Tijarah TV Al-Hijrah. Sugar Diaries by Siti menyasarkan 50 cawangan dibuka di seluruh negara dalam usaha mengembangkan perniagaan pencuci mulut secara komersial sekaligus membantu meningkatkan ekonomi ummah. Pengasasnya Siti Fairuz Muhammad Zain berkata beliau yakin produk food and beverage F&B yang dihasilkan syarikatnya itu mampu mendapat tempat di hati penggemarnya kerana rasanya yang premium setanding pencuci mulut di hotel dan kafe ternama. Menurut Siti Fairuz, bermula dengan berniaga secara kecil-kecilan di rumah pada 2019, Sugar Diaries berjaya mengembangkan perniagaannya secara rasmi pada September 2021. Setakat ini katanya 6 cawangan Sugar Diaries berjaya dibangunkan dan dikomersilkan di Seremban Center Point, Lotus di Nilai, Kajang, Puchong, Shah Alam dan Ampang. Menariknya, Sugar Diaries menawarkan lebih 50 pilihan pencuci mulut terdiri daripada pastry, syuk, savory, manisan dan yang berasaskan coklat serta kek. Dan dessert kami rasanya sangat premium dan eksklusif. Saya rasa tak sama dengan dessert di luar kerana kami menggunakan bahan-bahan yang premium. Saya banyak menggunakan produk imported daripada luar negara. Saya kurang menggunakan produk lokal lah untuk memastikan kualiti dessert saya setaraflah dengan rasa premium hotel dan juga setaraf dengan kafe-kafe yang lain. Siti Fairuz berkata Japanese cream puff, chicken rissoles dan mini pavlova antara yang menjadi pilihan orang ramai. Selain fruit puff, chocolate eclairs, pandan gula melaka cupcake, chocolate Nutella cupcake dan pelbagai lagi. Rata-rata penggemar pencuci mulut berkata selain cantik dipandang, rasa dan teksturnya yang eksklusif juga menepati cita rasa rakyat Malaysia. Rasa the best, fresh dan sejuk. Sebab saya memang penggemar cream puff dan saya tahu jenis cream puff macam manalah.
Rasa dia sangat sedap. Dia macam puding tapi dia bukan tekstur macam puding tapi dia macam seakan-akan dengan puding. Okey, dengan rasa strawberry di atas ada masam-masam, sangat-sangat sedap. Sementara itu, Siti Fairuz berkata menyedari kestabilan ekonomi rakyat yang tidak menentu, Sugar Diaries by Siti turut membuka peluang kepada orang ramai yang ingin menceburkan diri dalam perniagaan di samping menjana pendapatan dengan cara menghubungi pihak HQ Sugar Diaries di laman web sugardiariesbycity.com atau di media-media sosial yang tertera. Sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.